Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan premium insurans perjalanan. Okay, standard pembelajaran 3.1.2. So, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 80. Okay. Kita tengok kepada contoh 1. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. So, seperti jadual lah. Soalan dia, A, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? So, faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah dari segi destinasi. So, kita tengok sini, Asia, Eropah. So, Asia harga lain, Eropah ni harga lain. So, kat situ yang pertama faktor destinasi. Faktor yang kedua adalah tempoh perjalanan. So, kalau kita nak pergi 1 hingga 5 hari, tempoh perjalanan dia lebih harga premium lebih murah daripada tempoh perjalanan selama 6 hingga 10 hari. Okay, faktor yang ketiga adalah bilangan orang yang diinsurankan. Kalau kita hanya ambil, kita sebagai pemegang polisi, kita ambil untuk diri kita sahaja, harga dia contoh nak pergi Eropah RM53. Okay? Kalau bilangan hari ni 1 hingga 5 hari lah. Jadi kalau kita pergi dengan pasangan, okay, berdua orang, harga dia jadi RM98. Kalau kita pergi dengan keluarga, okay, bawa anak, 2 orang, harganya lain, RM133. So, 3 faktor ini akan mempengaruhi harga premium insurans perjalanan itu. Okay, soalan yang kedua, B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Okay, tempoh perjalanan lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. So, lagi lama kita berada dekat luar negara, lagi banyak risiko yang kita akan tangguhlah kalau berlaku. Mungkin boleh berlaku kemalangan ke, kan? Kehilangan barang, bagasi ke. So, lagi lama, so kita akan bayar lebih tinggilah harga premium. Soalan C, pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan. So, adakah Syahir perlu ambil insurans ikut bilangan hari 11 hingga 18 hari atau dia boleh ambil premium tahunan. Premium tahunan setahun lah. So, jadi kat sini dia kata dia akan pergi ke luar negara tu dalam tempoh setahun. Setiap kali dia pergi, dia akan ambil masa 12 hingga 15 hari. Jadi, Syahir patut membeli perjalanan premium tahunan. Okay, dia sebab dia dalam setahun tu dia akan pergi banyak kali. Dia bukan pergi sekali sahaja. Mungkin dia dalam setahun tu juga negara Eropah kan banyak. Jadi mungkin dia pergi Perancis, mungkin dia pergi mana lagi negara Eropah? Mungkin dia pergi Itali, macam tu. Jadi tapi tempoh masa tu dia pergi selama 11 hingga 18 hari. Kalau kita ambil 11 hingga 18 hari sahaja, premium yang ni, contohlah dia pergi seorang kan, pemegang polisi. So dia pergi negara Eropah, dia akan bayar 127. Nanti kali kedua dia nak pergi, mungkin pergi Itali pula. Dia kena bayar lagi 127. Kalau dia pergi kali bulan ketiga tu dia nak pergi lagi, dia kena bayar lagi 127 sebab tempoh masa dia 11 hingga 18 hari kan. Jadi daripada dia ambil mengikut hari, lagi baik dia ambil mengikut tahunan. So dia lebih jimat lah kat situ. Okey, kita pergi yang bahagian ke-6. Premium insurans hayat. Okey, bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih,
berapa banyak yang kita nak ambil untuk insurans hayat. Okay, ni umur, jantina, laki perempuan berbeza dan sama ada merokok ataupun tidak merokok. Okay, pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX, nilai muka. Jadi kita ada formula dia, kalau kita nak kira premium sama dengan nilai muka polisi berapa banyak kita nak ambil bahagi dengan RMX muka tadi darab dengan kadar premium per RMX. Kita tengok contoh. Okey, contoh 2. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Okey, tengok jadual tu, lelaki, perempuan, bukan perokok, nilai yang perokok dan umur berbeza. Okey, soalan yang pertama, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Tengok 35 tahun dengan 36 tahun. Yang ni, tengok yang bukan perokok lelaki. Harga dia makin meningkat. Ke bawah pun umur lagi 40 tahun lagi tinggi. So, kenapa? Kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penahaman umur. Maknanya umur kita, jangka hayat kita semakin pendek. Okay. So mungkin kita apa kita panggil? Risiko lebih tinggi lah. Sebab itulah harga dia akan lebih tinggi kalau kita umur makin meningkat. Okay, soalan yang kedua, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Okay, nilai perokok dengan tidak perokok ni, perokok lebih tinggi nilai dia. Sama juga dengan kalau lelaki perempuan ni, nilai perokok ni pun lebih tinggi daripada nilai bukan perokok. Kerana kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab itulah kalau kita pergi hospital pun, kalau kita masuk sakit, doktor akan tanya, perokok tak? Perokok ke tak? Dia nak tanya sebab orang yang perokok ni risiko dia lebih tinggi. So dia akan bayar premium yang lebih tinggi. Soalan seterusnya, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi Encik Puan yang ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia nak ambil polisi RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan juga tidak merokok. Jadi kita guna formula tadi, premium sama dengan nilai muka polisi bahagi RMX kita adalah RM1,000, kadar kita tengok pada jadual. Okey, so nilai muka RM100,000. Tadi dia kata kadar ni adalah bagi setiap RM1,000. Jadi RMX kita adalah RM1,000. Okey. So kita tengok pada jadual 39 tahun dan dia adalah lelaki dan dia juga bukan tidak merokok. So dia bukan perokok. So kadar premium per RMX adalah 2.49. So kita kira, so, gantikan dalam formula RM100,000 bahagi dengan RM1,000 darab 2.49. Jadi nilai premium tahunan yang dia perlu bayar adalah RM249. Okey. Soalan yang seterusnya. Puan Syafura berumur 36 tahun, seorang sihat, tidak merokok, ingin membeli polisi insurans sebanyak RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Dia nak tambah. Okey. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafura. Jadi macam mana kita nak kira? So Puan Syafura dia nak beli yang pertama insurans hayat RM250,000 dan dia nak tambah dengan penyakit kritikal. Okey, jadi kita nak kira macam mana? Okey. Kita tengok penyakit kritikal tadi, dia nak nilai dia adalah 30%. Jadi 30% daripada nilai muka. Nilai muka tu RM250,000.
So 30/100 darab 250,000 dapat nilai dia 75,000. Jadi dia nak tambah untuk penyakit etika tu 75,000. Okey. Okey. Kadar untuk insurans hayat kita tengok pada jadual. Okey, 250,000 tengok pada jadual RM1.50. Umur dia 36, bukan perokok, perempuan. Untuk penyakit kritikal dah dinyatakan dalam soalan tadi. Okey, dekat sini dia dah cakap dah. So dia adalah nilai dia 1.77 untuk setiap 1,000. Jadi bila kita nak kira, okey, premium tahunan yang perlu dibayar adalah premium asas tambah dengan penyakit kritikal. Jadi 250,000 bahagi dengan 1,000. Okey, darab dengan RM1.50 itu yang premium asas. Tambah dengan premium penyakit kritikal 75,000 bahagi 1,000 darab 1.77 ringgit. Jadi tambah kedua-dua ni, so yang dia perlu bayar tahunan adalah RM507.75. Okey, boleh Jadi sebab kalau dia ambil insurans hayat sahaja, nilai dia 375, tapi Encik Syafuran ni dia nak tambah. Jadi bahayaran dia akan jadi lebih lah. Okey. Okey, bahagian yang ketujuh, kita tengok pada premium insurans motor. Okey, premium insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. So maksudnya tak bolehlah syarikat insurans tu dia nak keluarkan tarif motor dia sendiri. Dia kena ada undang-undang. Okay. Jumlah premium bergantung kepada faktor seperti yang pertama, jenis kenderaan. Okay. Kereta ke, motosikal ke, lori ke, okay. Kegunaan kenderaan untuk persendirian ke, untuk syarikat ke, okey, capacity engine. Capacity engine tu cc dia berapa? 1.5, 1.0. Jenis polisi. Jenis polisi apa yang dia ambil? Kita ada polisi akta. Kemudian mungkin dia ada polisi ketiga, pihak ketiga, polisi pihak ketiga kebakaran, kecurian dan juga polisi komprehensif. Dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Dia nak tahu banyak mana. Kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okay, kita tengok yang pertama, polisi akta dan juga polisi pihak ketiga, kedua-duanya hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Enjin dia 1.0 cc ke 1.5 ke bergantung kepada cc kereta tadi. Okay, manakala polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, kadar premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okay. 75% daripada polisi komprehensif. Manakala polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga tadi dan kebakaran dan kecurian dia bergantung pada kapasiti enjin dan juga nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okay, kita tengok contoh. Okay, dekat sini ini adalah jadual tarif motor bagi tahun 2015. Okey. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah RM1,000. Bagi RM1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. So dekat sini harga ikut cc kereta, Semenanjung dan Sabah Sarawak tu berlainan. So kalau ada sini ada komprehensif, ada juga nilai bagi polisi pihak ketiga. Okey, so rumus untuk mengira premium asas polisi komprehensif, polisi yang penuh So untuk Semenanjung Malaysia, kadar bagi 1,000 yang pertama tambah dengan RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. So katakanlah dia nak insurankan kepada 5,000 kan. Okey, so 1,000 pertama ikut kadar dalam jadual tambah dengan 26 untuk 1,000 yang seterusnya. Untuk Sabah Sarawak pula, Sabah dan Sarawak, okey, kadar bagi 1,000 yang pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. Okey.
Kita contoh 3. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Izora 1.6cc untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Okay, yang pertama, jumlah yang ingin diinsyurkan adalah RM60,000. Dan umur kereta tadi adalah 5 tahun. Capacity engine 1600cc. NCD no claim discount 25%. Okey, hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk yang pertama polisi komprehensif, kedua polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan yang ketiga polisi pihak ketiga. Jadi kita akan ambil formula untuk Semenanjung iaitu kadar bagi 1,000 yang pertama tambah dengan RM25 bagi 1,000 yang seterusnya. Jadi kita kira yang pertama, kita kira polisi komprehensif dulu. So macam mana nak kira polisi komprehensif? Okey, 1,000 yang pertama kita akan ambil daripada jadual lah. Okey, jadual ni yang tadi dia 1.6 kan, 1,600. So kita akan ambil dekat sini. Okey, so dia kita nak kira komprehensif. So ini nilai dia, Semenanjung Malaysia. So 305.50. Balik. Okay. So 1,000 yang pertama nilainya adalah 305.50. Okay. Kemudian untuk yang seterusnya, baru 1,000 kan, so berbaki lagi 59,000. Untuk yang ini kita kira seperti harga premium sebelum ni. So 59,000 bahagi dengan 1,000 darab RM26. Okay, yang tadi kan tambah RM26 serta 1,000 kan. Okay, so nilai dia adalah 1,534. Okay, 1,534. Kemudian kita akan kira untuk premium asas tu kita akan tambahlah nilai A dan nilai B tadi. So nilai dia adalah 1,839.50. Okay, kita ada NCD dekat sini, no claim discount 25%. Okay, bila apa maksud no claim discount ni, maksud dia kita tak claim. Jadi bila kita tak claim apa-apa pada pihak insurans tadi, syarikat insurans, kita akan dapat diskaun. Okey. Jadi diskaun dia kita kira 25% daripada jumlah premium asas tadi lah, 1,839.50 sen tu. So nilai diskaun yang kita dapat adalah sebanyak RM459.88. Jadi untuk jumlah premium kasar yang perlu dibayar oleh Encik Ramli untuk polisi komprehensif adalah nilai premium asas tadi kita tolak dengan NCD. Jadi nilai dia adalah 1,379.62 sen. Okey. Faham kat sini kan? So sebab nilai yang kita nak insurance RM60,000. Okey. Kita nak insurance RM60,000. Jadi dalam jadual tarif tu RM1,000. So kita kena kira baki dia tu kena tambah RM26. Kena kira satu-satu. Okey. Tambah kedua nilai A dengan B dapat premium asas. Okay, kita akan tolak dengan NCD. NCD tu sebab dia dah kata 25%. NCD ni ada banyak nilai dia ikut tahun. Okay, jadi premium kasar, premium asas tolak dengan NCD. Okay, kita tengok pada NCD tadi, no claim discount. Dia bermaksud diskaun ataupun bonus yang diberikan oleh pihak insurans ataupun takaful kepada pemilik polisi kenderaan kerana tiadanya tuntutan pada tahun tersebut. Sekiranya tahun yang berikutnya juga tiada tuntutan, maka NCD menjadi semakin besar. Okey, kita tengok kadar dekat sini. Tahun pertama 0%, tahun kedua 25%, tahun ketiga dia naik lagi 30%. Sehingga tahun kelima, tahun ke-6 55%. Kalau tahun ke-7 tak ada apa-apa lagi claim, dia kekal 55%. Maknanya paling maksimum akan dapat diskaun adalah 55%. Okay, maksud dia macam mana? Kalau tahun pertama tak ada claim apa-apa. So dia tahun pertama biasanya tahun pertama beli kereta dia tak ada apa-apa lagi, tak dapat lagi diskaun lah. Bila tahun kedua tu dia tak ada diskaun, tahun pertama tadi tak ada accident, so dia dapat diskaun tahun kedua tu 25%.
Tahun kedua tu tak ada accident apa-apa lagi, tak ada claim tuntutan apa-apa, dia dapat tahun ketiga tu 30% NCD. Sampailah 55% paling tinggi. So jika anda telah mempunyai NCD sebanyak 55% dan pada tahun itu anda ada membuat tuntutan, maka NCD anda pada tahun hadapan adalah kosong. Manakala pada tahun yang berikutnya akan menjadi 25% dan seterusnya. Katakanlah, dia kata tadi kan, katakanlah tahun ke-6 tak ada accident lagi, 7 tak ada. Katakan tahun ke-7 tadi, tahun ke-6 tak ada accident, tahun ke-7 tu ada accident. Jadi tahun ke-7 kita buat tuntutan. Sebila tahun ke-7 kita buat tuntutan, kita boleh tuntut sehingga diskaun tu sehingga 55%. Tapi pada tahun ke-8, sebab tahun ke-7 tadi kita dah claim NCD tadi, so tahun ke-8 akan bermula dengan kosong balik. Jadi tahun yang ke-9 dia akan, kalau tak ada tahun 9 tu, dia dah tak ada buat tuntutan lah. So dia akan dapat tahun yang seterusnya 25%. Tahun ke-10 dapat 30% dan seterusnya. Bila kita claim dia sekali, dia akan balik semula pada kosong. Okay? Okay, untuk kereta persendirian ni kereta lah. Okay, tak kisah kereta apa pun je nama. Okay, dia berbeza dengan motosikal. Motosikal ni nilai dia tahun pertama kosong. Tahun kedua adalah 15%, tahun ketiga dan seterusnya 25%. Untuk motosikal maksimum adalah 25%. Okey, kita sambung soalan tadi. Okey, soalan tadi dia kata kira polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, jadi kita tengok pada formula tadi dia kata kalau untuk polisi ini kadar premium adalah 75% daripada kadar polisi komprehensif. Tadi kita dah kira dah polisi komprehensif kan. Okey. Jadi 1839.50 sen. Jadi kita akan darab 75%, darab dengan 1839.50 sen. So nilai premium asal ni adalah 1379.63. Kita tak tengok kepada jadual tarif tadi. Okey, kita terus kira daripada 75% dari polisi komprehensif. Okay, so dia ada NCD kan 25%, kita akan kiralah 25% darab 1379.63, nilainya adalah 344.91 sen. Okay, jadi premium kasar, nilai premium asas tolak dengan NCD, so nilai dia 1034.72 sen untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, manakala polisi pihak ketiga, okey, cara dia adalah kita akan tengok pada premium asas. Okey, pada premium asas nilai dia 135. Okey, tengok balik jadual tarif ni. Okey, ni. Tadi kita tengok komprehensif, jadi pihak ketiga ada dalam jadual. So kita akan ambil nilai ni 135. Okay. So kita tolak dengan nilai NCD RM33.75. Okay, nilai dia adalah 101.25. So ini nilai yang perlu dibayar kalau dia ambil polisi pihak ketiga. Boleh semua? Ada soalan nak tanya setakat ni? Tak ada? Tak ada, kita teruskan. Okay. Makluman tambahan, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar tertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat caj tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi seperti komisen kepada ejen, cukai perkhidmatan dan duty stamp. Cikgu tunjuk satu contoh. Katakanlah dia nak cover kat sini kan, sum cover dia adalah 18,000. Jadi annual nilai yang dia tahunan tu 787. So NCD 55% dapat 433.06. So kalau kat sini awak tengok dia ada ambil insurans tambahan tu. Okay, ada charge tambahan dia ambil windscreen tu coverage 500. Jadi nilai dia dia tambah RM75 lagi.
lepas tu dia ada rebate, okay, ada service tax. Ini yang kita kata ni yang ada tambahan tadi. So stamp duty. So totalnya yang perlu dibayar adalah RM411.57. Jadi kalau kita kira tadi, kita kira basic je. Kita ada buat tambahan lain. Jadi kalau kita beli insurans motor tu, kita sebenarnya ada kena bayar tambahan-tambahan mengikut apa yang kita ambil. Package apa yang kita nak, dan dia yang bawah ni biasanya memang akan adalah duty stamp RM10 dengan service tax tambah. Barulah dapat jumlah keseluruhan yang perlu dibayar untuk polisi yang kita ambil. Okey, so bahagian yang ke-8, okey, kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan deductible. Okey, apa dia deductible? Okey, deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Sebelum kita nak buat claim dengan syarikat insurans, kita ada nilai yang kita perlu bayar sebagai pemegang polisi. Kebiasaannya, deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan, dan juga insurans motor. Peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans hayat dan juga insurans liability diri. Kita tengok contoh 4 pada buku teks muka surat 86. Wan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Wan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Okay. Kerugian yang ada alami adalah pada bulan Mac, bulan Julai dan Ogos masing-masing ialah RM2,800, RM250 dan RM400. 3 kali aksiden setahun. Okey. Nyatakan sama ada Wan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak jika ia nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, tadi kata deductible ni adalah nilai yang perlu kita bayar. Jadi kalau nilai deductible nilai kerugian lebih daripada nilai deductible, kita boleh buat tuntutan. Kita boleh buat claim. Okey. Kalaulah nilai kerugian kurang daripada nilai deductible, so kita tak boleh nak buat claim. Kita tengok situasi yang pertama tadi dekat bulan Mac, dia rugi sebanyak RM2,800. Jadi RM2,800 ni lebih tinggi daripada deductible. Deductible RM300. So dia boleh buat tuntutan. So kita nak kira nilai pampasan ataupun nilai tuntutan yang kita boleh tuntut adalah RM2,800 kita tolak dengan nilai deductible. So dia boleh dapat bayaran pampasan RM250. Nilai deductible ni nilai yang kita perlu bayar. Kita keluarkan duit RM300. Jadi baki syarikat insurans akan bayar. Okey. So pada bulan Julai pula dia rugi sebanyak RM250. Nilai kerugian dia kurang daripada RM300. Bermakna Puan Suhaila tidak boleh membuat tuntutan. Jadi kalau tak boleh buat tuntutan, tak adalah bayaran pampasan yang dia akan dapat. Okey, bulan yang ketiga iaitu bulan Ogos, kerugian yang alami adalah RM400. Jadi lebih daripada nilai deductible RM300. So dia boleh buat tuntutan dan bayaran pampasan yang dia dapat adalah RM100. Okey. Jadi awak kena ingat deductible tu adalah nilai yang kita perlu bayar. Kita kena keluarkan duit kita juga. Okey, dengan sebab itulah maknanya pihak insurans dia akan bayar pada kita kalau kita mengalami kerugian lebih daripada nilai deductible. Okey. Jadi perlulah sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ini sampai 3 kali aksiden. Okey. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400. Begini insurans motor. Okay, RM400. Sekiranya kenderaan yang diinsurasikan itu, yang pertama, dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey. Contohnya Encik Ali kan. Okay, Encik Ali tu dia namakan dia seorang je. Isteri dia tak namakan. Okey, kalau isteri dia yang bawa kereta, aksiden tu, so dia tak boleh nak claim. Okay, dia kena bayar wajib RM400 tadi. Okey. Yang kedua, individu tersebut dinamakan dalam polisi tapi berumur 21 tahun. Cik Ali tadi ada anak. Okay, anak dia mungkin 18 tahun umur. Tak sampai lagi 21. Dia namakan anak dia. Okay, kalau berlaku aksiden, dia tetap kena bayar RM400.
sebab anak dia bawah umur 21 tahun. Okay, yang ketiga, pemegang lesen memandu sementara. Lesen L ni yang belum baru dapat lepas ujian komputer kan. Okay. Ataupun pemegang lesen memandu penuh yang kurang daripada 2 tahun. Dia tak dapat lagi lesen penuh lah. Dia tak cukup tempoh tempoh percubaan lah. Maksudnya 2 tahun tu dia tak sampai lagi. Berlaku kemalangan, dia tetap kena bayar. Wajib didaktiba tu RM400. Didaktiba lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Okey, kita tengok contoh 5, buku teks muka surat 86. Okay, Cherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan didaktiba sebanyak RM30,000 setahun. Okay, ini kira tahunan dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insurannya, Cherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Cherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insurannya. Okey, so kita guna formula ni masih sama. Kalau kerugian dia lebih tinggi daripada didaktiba, dia boleh buat claim. Kalau kerugian kurang daripada didaktiba, dia tak boleh buat claim lah. Okey, jadi kita tengok tahun yang pertama. Okey, tahun pertama dia kata dia tak ada masuk hospital kan. Okey, so dia kos rawatan dia sebanyak RM8,000. Jadi dia tidak boleh buat tuntutan. Kenapa? Sebab nilai didaktiba dia adalah RM30,000. Jadi Cherlyn yang perlu bayar RM8,000 tadi, syarikat insurans tadi tak akan bayar apa-apa. Okey. Tahun yang kedua, dia masuk hospital lagi, dia buat pembedahan kan. Okey, pembedahan jantung. Jadi dia kena bayar RM210,000. Jadi dia boleh buat claim sebab nilai didaktiba dia adalah RM30,000. Jadi nilai yang Cherlyn perlu bayar adalah RM30,000. Baki tadi syarikat insurans akan bayar RM180,000. So dia boleh buat tuntutan. Okey. Okey, soalan seterusnya kat sini. Jika kos rawatan Cherlyn pada tahun kedua adalah RM350,000. Nyatakan bayaran yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan syarikat insurансnya. Okey, nilai didaktiba tadi adalah RM30,000. Hak tahunan RM300,000. Okey, sekarang ni tahun kedua tu dia dah lebih daripada nilai had tahunan RM300,000, RM350,000 dia kena bayar. Jadi nilai lebihan tadi adalah RM50,000. Okey, syarikat akan bayar RM300,000 tolak dengan RM30,000. Didaktiba tadi RM30,000 kan, so syarikat akan bayar sebanyak RM270,000. Maksimum hanya sehingga RM350,000. Jadi berapa nilai Cherlyn yang akan bayar adalah yang pertama, Cherlyn memang akan bayar didaktiba RM30,000. Tambah dengan lebihan RM50,000 tadi yang baki atas tu. So nilai yang Cherlyn akan bayar adalah RM80,000. Okey. Syarikat insurans tu akan bayar RM275,000. Kalau kita tengok nilai ni balik semula, dia RM80,000 tambah dengan RM270,000, kita akan dapatlah nilai kos rawatan dia RM350,000. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian ke-9 iaitu co-insurans dalam insurans harta. Okey. Apa dia co-insurans? Okey, co-insurans ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Bagi fasal co-insurans dalam insurans harta, pemegang polisi dikenaki menginsurankan hartanya kepada suatu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurans yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Sekiranya peruntukan co-insurans ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian
daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Okey. Oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh, dia nak dapatkan pampasan penuh ataupun atas kerugian separa yang dialami, dia perlu menginsurankan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurans. Okay, so macam mana kita nak kira jumlah insurans yang harus dibeli? Okay, jumlah insurans yang dibeli adalah sama dengan peratus co-insurans, berapa peratus yang perlu kita nilai syarikat tentukan darab dengan nilai boleh insurans harta. Okay, kita ada 3 situasi. Okay, situasi yang pertama, jika nilai yang diinsurkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Contohnya, insurans yang harus dibeli adalah RM50,000. Betul kan? So, nilai diinsurankan tu pun diambil RM50,000 juga. Jadi, bayaran pampasan dia akan kira dengan formula jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okay, berapa banyak dia rugi tolak nilai deductible. Dengan keadaan jumlah kerugian, syarat dia mesti lebih daripada jumlah insurans yang telah dibeli. Okay, situasi yang kedua, jika nilai yang diinsurankan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Sepatutnya dia kena beli RM50,000 tapi diinsurankan sebanyak katakanlah RM40,000 saja. Okey, kurang. Jadi bayaran pampasan kita akan guna formula jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan apa? Dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan nilai kerugian tolak dengan nilai deductible. Okey, situasi yang ketiga, katakanlah harta kita tadi mengalami kerugian menyeluruh. Okay, rumah tu terbakar habis, lenyap, kosong, tak ada apa-apa yang tinggal. Jadi bayaran pampasan yang kita akan dapat, kita guna formula jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan nilai deductible. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh 6, buku teks buku surat 88. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah. Okay, rumah dia, harta dia. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Maksudnya nilai rumah dia tu RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Soalan dia yang pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. So tadi formula dia, kita akan kira 80/100 co-insurans darab dengan RM350,000 nilai boleh insurans rumah dia. So nilai insurans yang harus dibeli adalah RM280,000. Okey, faham yang tadi kan? Sebab kita nak tahu berapa jumlah insurans yang harus dibeli. Okey. Soalan seterusnya. Okey, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran. Okey, terbakar. Dan jumlah kerugian adalah sebanyak RM25,000. Okey, kerugian dia. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurankan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey. Jadi kita akan guna formula yang pertama tadi. Sebab dia ambil jumlah insurans yang dibeli tu, dia ambil jumlah insurans, nilai insurans dia sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi jumlah kerugian RM25,000 kita tolak dengan nilai deductible. Nilai deductible adalah RM2,000. So nilai bayaran pampasan yang akan dapat adalah RM23,000. Okay, soalan yang kedua, situasi kedua, Encik Ismail mengalami kebakaran. Okay, tadi RM25,000 kan kerugian dia. Hitung bayaran pampasan yang diterima jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM150,000. Sepatutnya tadi RM250,000 kan. So sekarang ni dia nak kira hitung nilai penalti co-insurans. Dia insurkan RM150,000 bermakna kurang daripada nilai sepatutnya RM280,000. Okey, jadi kita akan gunakan formula yang kedua. Okey, formula yang kedua, okey, ini adalah bayaran pampasan Okey, bayaran pampasan ni kita kira nilai dia adalah RM150,000 per dengan RM280,000 darab
Nilai kerugian RM25,000 tolak dengan nilai deductible RM2,000. Jadi nilai dia kita akan dapat RM11,392,80. Ini adalah bayaran pengawasan. Soalan dia nak nilai penalti dia nak nilai penalti co-insurance. So macam mana nak kira nilai penalti co-insurance tu? Okey, kejap. Okay. Okay. Jadi lepas ni saya tunjuk macam mana nak kira. So kat sini dia kata, sekiranya peruntukan co-insurance ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Okay, so kita nak kira penalti tu. Okay, cara dia adalah RM25,000 tolak dengan RM13,392,86. Sama dengan RM11,607.14. Macam nampak RM13,000 tu. Okay, ataupun cara yang lebih senang kita nak kira adalah, okay, tadi dia insurankan RM150,000. Jadi sepatutnya RM280,000 kan. So yang dia tak insurankan lagi berbaki RM130,000. Jadi RM130,000 bahagi dengan RM2,800, dia sepatutnya darab dengan nilai kerugian RM25,000. Jadi dapat nilai dia RM11,607.14. So nilai dia sama. Okey, cara berbeza. Kalau tak faham lagi, okay, kita tengok sini. Tadi dia kata kita akan insurankan 80% kan daripada RM2,280,000. Okey. So dekat sini dia sepatutnya tadi ambil RM280,000 tapi dia hanya insurankan sebanyak RM150,000 saja. Jadi baki yang RM130,000 ni dia tak insurankan. Okey. Jadi yang akan dilindungi oleh syarikat insurans adalah sebanyak RM150,000 saja. Jadi dia kena dikenakan penalti lah sebab dia tak bayar amount ni. Amount yang tak dilindungi. RM130,000. Okay, faham Jadi nilai RM130,000 tadi dia akan kena penalti lah sebab dia tak bayar. Okay, dia tak bayar ikut nilai sepatutnya dia insurankan rumah dia. Okey, situasi yang ketiga kat sini dia kata, Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Maknanya rumah dia terbakar, hangus semua sekali. Jadi tak ada tinggal apa-apa kan. So jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. Okay, yang ini kita akan guna situasi yang ketiga, iaitu mengalami kerugian menyeluruh. So berapa jumlah yang telah dibeli insurans tu tolak dengan deductible. So RM200,000 tadi dibeli, nilai insurans tu tolak dengan RM2,000. So dia akan dapatlah nilai pampasan RM198,000. Okey, kerugian yang ditanggung oleh Encik Ismail adalah RM350,000 tolak dengan RM198,000. So nilai dia adalah RM152,000. Okey. Sampai sini ada soalan? Boleh kita teruskan ke? Boleh respon? Boleh. Boleh. Boleh Okey. Kalau tak faham mana-mana bahagian, nanti buka je mic tanya Kalau tak ada tu saya go on je. Okey, kalau ikutkan yang ini yang memang bahagian terakhir dah. Okey. Iaitu co-insurans dalam insurans kesihatan. Okay, apa dia co-insurans dalam insurans kesihatan? Okay, dalam kontrak insurans kesihatan, co-insurans ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Dalam fasal ini, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi. Kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada.
Pasal ni macam undang-undang lah. Okey, macam undang-undang. Okey, sebagai contoh, penyertaan peratusan koinsuran 80/20. Bermaksud, syarikat insurans akan menanggung 80% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 20% lagi akan ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, ini untuk insurans kesihatan. Okay, kita tengok contoh macam mana 80/20 tadi. Okey. Contoh 7, muka surat 89 pada buku teks. Okey, Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan tidak tiba sebanyak RM500. Dan fasa penyertaan peratusan koinsuran adalah 75/25 dalam polisinya. Tadi 80/20 kan. So setiap syarikat insurans tu fasa penyertaan peratusan koinsuran tu dia berbeza bergantung pada syarikat. Okey. So hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya adalah berjumlah sebanyak RM20,600. Okey. So kita nak kira yang pertama kos perubatan selepas tidak tiba. Nilai tadi perubatan tu RM20,600 tolak dengan RM500 tidak tiba. So RM20,100. Okay, bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat adalah dia kata 75/25. 75 syarikat lah. So 75/100 darab RM20,100. So nilai yang ditanggung syarikat adalah RM15,075. Jadi berbaki 25% lagi akan ditanggung oleh Puan Chen. 25/100 daripada RM20,100. Okey. Tambah dengan RM500. RM500 tidak tiba tu memang pemegang polisi kena bayar. Jadi ni kita tambah. Senilai dia adalah RM5,525. Okey. Atau kita boleh kira dengan cara RM20,600 tadi tolak dengan RM15,075 sama dengan RM5,525. Kan tadi ni kan syarikat insurans yang bayar dah banyak ni kan. Jadi kita tolak je lah daripada jumlah nilai yang perlu dibayar untuk perubatan dia tu, kos dia RM20,600. Tolak je terus dengan nilai yang syarikat tu bayar. Okay, jadi nilai sama je. 5525 ataupun guna kaedah pertama ataupun kaedah kedua akan dapat nilai yang sama. Okay. Okay, apa beza tidak tiba dan juga koinsuran? Okey, tidak tiba jumlah yang mesti dibayar. Okey, mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Maknanya kita mesti bayar. Okey, yang kedua ni koinsuran. Koinsuran adalah perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama. Yang ini yang kita kata tadi 80%, 80/20. 80 syarikat yang tanggung, 20% lagi pemegang polisi yang tanggung. So itu beza. Tidak tiba ni pemegang polisi mesti bayar. Tapi kalau kita punya kerugian tu melebihi daripada nilai tidak tiba, kita akan boleh buat tuntutan. Kalau kerugian kita kurang daripada nilai tidak tiba tadi kita kena bayar lah. Nilai kerugian tu kita kena bayar. Okey. Panduan memilih insurans. Okey, yang pertama, kita nak pilih insurans, yang pertama kita kena tahu jumlah perlindungan yang kita perlukan berapa. Okey, yang kedua, fahami konsep perlindungan, terma dan syarat polisi. Dan tahu apa skop perlindungan yang kita dapat. Dia cover ke penyakit kritikal ke, dia lindungi apa. Dan terma dan syarat-syarat polisi tadi. Syarat dia berapa, tahun ke berapa baru dapat ataupun berapa banyak penyakit kritikal apa yang dia tanggung. Bukan semua penyakit itu contoh. Okey. Yang ketiga, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Kalau kita ambil nilai insurans tu RM20,000 dengan kita ambil insurans RM50,000. Okey, kita kena banding berapa kadar premium yang kita bayar.
Dan kita kena banding juga kalau 20,000 tadi dengan 50,000 insurans kita nak ambil, dia akan berbeza cover. Kalau lagi banyak, lagi tinggi nilai insurans yang kita ambil, sebenarnya lebih banyak manfaat insurans yang kita akan dapat lah, banyak benda yang kita nak lindungi. So dia akan berbezalah nilai di situ. Yang keempat, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Kalau boleh kita ambil insurans, kita ambil perlindungan tu apa yang kita nak. Contohnya kalau kita pasal insurans motor, insurans kenderaan lah, insurans motor. Kita nak insurkan kereta kita. Kita nak insurans, kita tambahkan perlindungan tambahan. Contohnya keretakan cermin. Okey. Kalau kita rasa kita bawa kereta, kita tak akan mengalami insiden yang cermin pecah, kita tak perlu menambah. Tapi kalau kita nak, so kita akan ada bayaran tambahan kan. Okay, kalau kita satu lagi antara perlindungan tambahan dalam insurans motor selain pada cermin, kita boleh tambah banjir kilat. Contohlah kalau kat KL ni banjir kilat tu biasa kan. Okay. So kita boleh tambah. Tapi kalau kita duduk dekat tempat lain, contohnya duduk kat Terengganu, kat Kelantan, jarang kita dengar banjir kilat. So jadi insurans perlindungan tu tak perlulah kita tambah. So kita elakkan perlindungan yang kita tidak perlu supaya kita tak bayar lebih lah. Kita bayar apa yang kita perlu insuraskan sahaja. Okey, kita tengok contoh 8. Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Dia membuat perbandingan faedah bagi pelan polisi daripada dua buah syarikat insurans yang berbeza, XX dan YY. Okey, seperti dalam jadual. Berdasarkan jadual tersebut, pelan polisi insurans yang manakah lebih baik untuk Jasnita? Justifikasikan jawapan anda. Beri sebab. Kenapa? Okey. Pelan polisi XX adalah lebih baik. Okey, dia pilih XX kerana walaupun kedua-duanya memberikan had tahunan kesesuaian yang sama, okey, 50,000. YY pun bagi 50,000. Okey. Premium tahunan bagi XX adalah lebih kecil berbanding YY. Kita tengok pada premium tahunan. Premium tahunan ni yang ni. Ni yang bawah ni. Yang XX tu lebih rendah. Ini lebih tinggi. Okay, selain itu, faedah yang ditawarkan juga adalah lebih baik. Okay, dari segi tempoh perlindungan, iaitu sepanjang tahun bagi bilik hospital dan makanan. Dan juga allowance tunai harian di hospital kerajaan. Tengok dekat sini. Allowance ni dia dapat 100. Ini RM50 saja. Tapi hanya sehingga 200 hari setahun. Okey, kalau yang ini 365 hari. Maknanya sepanjang tahun tu. Okey. Tambahan lagi, tiada had perlindungan bagi unit rawatan rapi kerana pampasan dibayar mengikut charge rawatan yang dikenakan kepada pemegang polisi. Berbeza dengan polisi YY yang mempunyai had sebanyak RM400 bagi tempoh perlindungan yang sama. Kita tengok dekat unit rawatan rapi, unit rawatan rapi ICU kan. Okay. Dikatakan sini kalau SS mengikut charge yang dikenakan maksimum 90 hari. Kalau YY ni 400. Maknanya kalau kita masuk, kita sakit dan kita berada di unit ICU, unit rawatan rapi, kalau kita masuk, YY akan bayar 400 je. Tapi kalau XS tu, kita akan bayar ikut charge. Jadi kalau charge yang lebih tinggi daripada 400, lagi banyaklah kita dapat nilai kat situ. Okay. So jadi, lebih baik, dia ambil pelan polisi bagi XX. Okey, jadi kita dah habis dah tajuk bab 3. Ada soalan tak nak tanya? Ada? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, okey, saya nak buat latihan. Okey, latihan kat mana ni? Sekejap Oh, yang ni Last kali itu sampai nombor 8. Okey. Yang selebihnya tu ada banyak kan dalam modul tu. Tapi saya nak awak hantar latihan tu. Okey, bahagian ni Sekejap.
Bahagian pengiraan. Okey, bahagian pengiraan, muka surat. Sekejap, cikgu lupa lah kat mana. Okey, muka surat 6. Surat 6. Muka surat 6. Bukan. Muka surat 8. Okey. Muka surat 8 ni. Okey, buat yang ni. Kemudian sambungan dia ke surat sebelahnya 9. Okey, lepas tu surat 7, pakej kemenangan ni 7, 8, 9. Okey. Tadi berapa? 8, 9, 7. 8, 9 dan 7. Jadi 3 muka surat ni awak buat. Lepas tu awak snap jawapan dia, masukkan pada link yang sama yang saya bagi sebelum ni. Okey, nanti video yang hari ni, video kelas hari ni saya akan upload kat YouTube. Nanti saya akan share lah juga. Okey, saya akan bagi pada saya akan bagi pada Cikgu Azlin untuk share pada awak. Okey. So kita akan stop kelas kita dekat sini.